kita dah banyak kehilangan. Satu benda yang kita hilang, yang orang tak nampak pada hari ini ialah tulisan Jawi tu. Di bawah takbiran British ni hiburan sangat kuat, pelacuran itu dah menjadi-jadi sampai Kelantan disebut sebagai the Paris of Malaya. Kerajaan-kerajaan di utara, negeri-negeri Melayu di Semenanjung, kerajaan Kedah, Terengganu, Kelantan dan sebagainya, ini sudah berlaku lebih awal dah. Ada bukti-bukti yang sahih, tak boleh dibuktikan bahawa Islam itu telah wujud lebih awal. Lantik khas raja ni untuk saing saja serah Singapura tu saja. Bila raja ni saing, dia buang raja ni. Dia disambut oleh orang Semenanjung dengan begitu mudah sekali, senang saja nak tubuh kerajaan, tak ada masalah. Bukan masalah geografi, bukan masalah tempat tu bagus, bukan masalah cerita tentang pokok ke anjing dan sebagainya yang orang metoskan, tetapi raja itu sendiri. Mereka inilah yang mula menimbulkan kekeliruan dan mula mempertikaikan secara terbuka depan mata tuan-puan semua. Mereka pertikaikan, kita tengok macam tu tak ada daya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih pada Tuan Haji Ibrahim dan semua ahli jawatan kuasa masjid yang telah menjemput saya untuk menyambung kuliah ataupun wacana bagi kali kedua lah. Sebelum ini sudah datang kali pertama bincang tentang isu kemerdekaan. Yang kedua ni kebetulan jatuh pada hari Malaysia pada hari ini. Jadi selamat Hari Malaysia lah saya ucapkan pada semua. Hari Malaysia ni hari kita sebenarnya, hari kita, tentang diri kita, tentang hak kita dan juga jati diri kita, sangat berkait. Baik, pada hari ini saya dijemput untuk membincangkan tentang satu tajuk yang besar lah, bagi saya sangat besar, tentang Islam. Sebelum ni Tuan Haji bagi tajuk sangat besar, Islam apa tajuk dia saya dah lupa. Saya minta ubah kerana saya bukanlah pakar dalam bidang Islam ni. Jadi saya suruh ubah sikit, jadi tajuk dia sejarah sikit lah. Islam dalam lebih kurang dalam pembentukan bangsa dan kenegaraan. Kita nak melihat sejauh manakah Islam ini mainkan peranan yang penting. Dalam konteks ini sebenarnya bila kita nak bincang tentang peranan Islam ni, umumnya dalam kalangan kita ni kita ada pengetahuan lah sedikit sebanyak, tetapi dari segi aspek sejarah itu mungkin kurang. Saya pun kurang juga. Saya bukanlah orang yang arif sangat tentang hal ini, tapi boleh berkongsi ilmu sedikit sebanyak yang mana yang ada dalam dada saya ni lah. Kalau saya salah tolong perbetulkan. Baik, kita ni sebenarnya dengan Islam ni sepatutnya ia sudah menjadi satu perkara yang kita hadam, kita kena tahu kerana itu adalah agama kita, jati diri kita, dan kita kena tahu seluas-luasnya aspek ini, kerana ada banyak perkara yang bila kita tertinggal ni kita menjadi tidak lengkap. Bila kita nak menyentuh tentang Islam di rantau ini, bukan saja di sini, bukan saja di Malaysia ini, rantau ini sebenarnya dalam konteks sejarah, saya nak bincang aspek sejarah pada ini, memainkan peranan, Islam itu memainkan peranan yang sangat luas, sangat penting. Rantau ini, kerana Islam dahulu masa tahap perkembangan yang kemuncaknya, dia sangat luas. Dia mencapai sampai ke Pulau Luzon. Luzon sekarang ni di Filipina. Filipina dahulu negara Islam. Kemudian sampai ke Champa, Kamboja, kemudian ke Jawa, Indonesia. Rantau ini, rantau Asia Tenggara ini umumnya adalah rantau yang begitu kuat pengaruh Islam. Penyebaran agama Islam di sini
sudah berlaku dari awal. Dia berpunca daripada proses perdagangan, kegiatan perdagangan. Orang Arab atau orang Islam dari sana datang ke sini berdagang, dan pada masa yang sama mereka juga menyebarkan agama Islam. Yang datang berdagang di sini bukan orang biasa, ya. Pedagang-pedagang ni kadang-kadang mereka ni pun ulama juga datang ke sini. Jadi mereka inilah yang memulakan proses pengislaman, penyebaran Islam di sini. Luas, tetapi yang menjadi luas itu bukan kerana pedagang-pedagang ini, kerana sebab yang lain. Baik, dalam konteks apa yang saya nak bincangkan ini, saya nak sentuh tentang sekurang-kurangnya 4 aspek tentang kedudukan Islam atau peranan Islam dalam konteks di rantau ini, dalam konteks pembinaan jati diri kita, dari segi politik, dari segi bangsa, kemudian peradaban. Peradaban ini sangat hebat, sangat luas, sangat besar, kerana di sini adalah rantau yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Kita jangan lupa, walaupun hari ini kita sudah lemah, lembek, tapi dahulu di sini adalah tempatnya menyebarkan agama Islam. Sampai orang bila bincang tentang peranan Islam ni kait dengan nabi-nabi dan sebagainya. Dalam konteks ini, di sinilah terbinanya kerajaan-kerajaan hebat. Nak cerita tak boleh cerita, tak ingat. Banyak kerajaan. Antara yang terkenal ialah kerajaan Aceh, kerajaan Melaka, Kedah, Terengganu dan sebagainya. Yang kedua, dari segi bahasa, Islam ni telah membentuk satu peradaban yang tak ada sebelum itu. Peradaban yang kita kata sebelum itu, kita ni mengamalkan agama apa? Agama orang kata Hindu Buddha, ada yang kata Hanif. Macam-macam lah berlaku perdebatan, tak jelas lagi, perlukan pengkajian. Tetapi yang jelas ialah peradaban yang ada sebelum Islam, dia tidak kental. Dia tak kental. Bila datang Islam, runtuh peradaban yang sedia ada, runtuh. Sampai kita tanya, apakah bukti-bukti tentang peradaban yang wujud sebelum Islam ni? Apa bukti dia? Ada tak kitab-kitab, ada tak pesuratan, ada tak tulisan catatan? Tak apa-apa ada sangat. Kecuali kita tengok macam di Bali itu adalah, di Indonesia ada Candi Borobudur misalnya. Di tempat-tempat lain ada, tapi di sini tak ada sangat. Di Indonesia pun tak banyak sebenarnya. Di sini tak nampak sangat. Di rantau ini sebenarnya peradaban sebelum Islam itu dia menjadi tidak begitu penting dah. Dia ditinggalkan. Walaupun masyarakat pada masa itu, semasa kedatangan Islam, bukanlah sepenuhnya Islam. Baik, yang seterusnya ialah dari segi ilmu, dari segi penyebaran ilmu. Islam ni kehebatan dia, bila dia muncul di rantau ini, dia datang dengan ilmu. Dan ilmu itu berkembang dengan begitu luas sekali, hebat. Bukan saja pusat, misalnya Melaka ni bukan saja pusat penyebaran Islam, tapi pusat penyebaran ilmu. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu bahasa, ilmu kesusasteraan, kitab-kitab dan sebagainya ada pada hari ini. Kita boleh sebut satu persatu kitab-kitab yang ada kaitannya dengan Islam. Kalau yang kita biasa dengar ni, Tajus Salatin contohnya. Ulama-ulama yang menulis, menyebarkan ilmu ni bermula daripada zaman awal itu, sehinggalah Melaka itu runtuh. Memang masa itu banyak ilmu itu telah dikembangkan, sehingga dikatakan Melaka ini menjadi pusat penyebaran ilmu. Hebat di rantau ini. Dan seterusnya ialah dari segi kemajuan. Islam ni datang, kadang-kadang setengah orang barat dia fikir Islam ni agama saja. Dia tidak lihat bahawa Islam ni berbeza dengan agama yang lain. Dia adalah cara hidup. Dia mencakupi semua aspek. Kita ni nak keluar rumah, kita ni dah start dah mengikuti kehendak atau acuan agama tersebut, dengan doanya, dengan niat dan sebagainya. Setiap perkara yang kita lakukan, walaupun tak berkait dengan agama secara khusus, dia adalah sebahagian daripada elemen yang kita penuhi untuk agama tersebut. Hidup kita ini mesti ada dalam kepala kita kerana agama, kerana Allah. Tak ada yang tu, kita tak lengkap. Tak sah kita ni kalau tak ada kerana Allah. Tapi dalam konteks agama lain dia berbeza, dia khusus. Dia agama-agama, aspek-aspek lain dia tidak ada kaitan. Itu terutamanya pada era moden lah. Elemen sekularisme itu telah muncul yang menyebabkan pemisahan di antara agama dengan kehidupan.
yang menyebabkan akhirnya agama menjadi begitu luntur di negara-negara barat. Ramai orang barat ni mereka ni berkualiti sebenarnya. Mereka inilah yang berbondong-bondong masuk Islam. Ramai. Sampai di Britain dijangkakan satu masa nanti yang majoritinya Islam. Di Perancis satu masa nanti yang majoritinya Islam. Maka wujud di Eropah usaha-usaha untuk memastikan Islam ini tidak tersebar. Mereka sudah menjadi rasa takut dengan elemen-elemen tersebut. Tapi itulah hakikatnya berlaku pada masa sekarang ni. Rantau ini dia sudah menjadi makin luntur. Islam itu sudah berkembang di tempat-tempat lain, di tempat-tempat yang kemajuan yang sangat hebat. Kenapa itu berlaku? Karena Islam itu dia datang dengan fikrah manusia ni. Dan saya kaitkan dengan elemen kemajuan tersebut, bahawa bangsa-bangsa atau manusia ni semakin dia maju, semakin dia canggih, semakin dia akan menemui kebenaran ni kalau sampai agama ni. Baik, yang seterusnya ialah asas perjuangan. Islam di sini oleh kerana satu agama yang sangat kental, dia tahan diuji. Perkara yang paling besar yang menjadi cabaran pada Islam di rantau ini ialah penjajahan. Penjajahan ini sangat hebat, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya sejak tahun 1511 lagi, apabila Portugis menyerang Melaka, sampailah kita merdeka. Proses-proses yang berlaku ni, kalau tidak ada Islam di situ, kita ni tak akan jadi orang yang dah bebas seperti tahun 57 itu. Mungkin kita ni akan diserap masuk. Mungkin kita akan menjadi bangsa yang terikat dengan penjajah. Dari segi identiti, jati diri dan sebagainya. Islam ni melindungi kita. Dan Islam ni dalam sejarah perjuangan ni kalau nak cerita tak habis, sangat panjang. Bila Portugis menyerang Melaka, perjuangan yang disebut sebagai jihad itu sudah pun bermula. Orang Melaka ni nak lawan Portugis, dia bukan lawan macam tu saja. Dia baca satu hikayat Muhammad Ali Hanafiah untuk kentalkan semangat dia berjuang dengan semangat atau ruh agama. Dia baca kitab tersebut untuk memastikan semangat itu kuat, kental untuk lawan Portugis. Baik. Dan seterusnya yang paling akhir sekali ialah kita pada hari ini dalam konteks Islam itu adalah satu elemen yang sudah sebati dengan kita. Dia tidak boleh dipisahkan. Setelah kita mencapai kemerdekaan tahun 57, antara elemen atau perkara penting yang dimasukkan dalam perlembagaan tahun 57 itu ialah Islam. Islam ini ditetapkan sebagai satu perkara yang menjadi penting. Sampailah banyak perkara itu tidak boleh wujud tanpa dikaitkan dengan Islam. Raja, institusi kerajaan dan sebagainya dikaitkan. Ada dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan kita mengatakan kedudukan Islam ini tinggi. Kita tak perlu rasa rendah diri, tak perlu rasa malu, tak perlu rasa bersalah untuk menegakkan hak kita sebagai orang Islam ni. Tak perlu. Kita tak perlu rasa apa perasaan orang. Tak perlu. Dalam perlembagaan ini telah dijelaskan bahawa Islam itu tinggi. Ia adalah agama persekutuan, bukan agama rasmi untuk kita baca doa saja untuk pergi majlis, baca doa tutup majlis dan sebagainya. Tidak. Islam adalah agama persekutuan. Islam adalah agama di sini. Walaupun ada juga yang kata kita ni negara sekular, kita ni bukan negara Islam sebagainya, tapi Islam itu menjadi asas. Dia ada dalam perlembagaan. Dia ada dalam perlembagaan dan kebanyakan perkara itu tentang Islam itu disentuh secara khusus dalam perlembagaan. Jadi Islam dengan kita pada hari ini adalah sebati. Saya nak jelaskan kepada anda semua bahawa kita sebagai orang Islam ni patut ada rasa kebanggaan yang tinggi tentang Islam ni. Jangan rasa rendah diri bila menghadapi masalah, cabaran, isu dan sebagainya. Kita ada sikap rendah diri atau rasa mahu menjaga perasaan orang itu lebih tinggi daripada mahu menjaga perasaan kita sendiri sebagai orang Islam ni. Kena ada semangat itu bahawa kita ini orang Islam ni, negara ini adalah milik kita sebagai orang Islam. Itu adalah hakikat sejarah yang tak boleh nafikan. Baik. Jadi dalam konteks bincangkan Islam ini di rantau ini, dalam 4 aspek yang saya sebutkan itu, saya akan lihat dalam konteks sejarah bagaimana aspek ini wujud di sini. Baik.
dalam konteks penyebaran agama Islam di Nusantara ini dia berlaku sejak awal lagi ya. Saya katakan tadi kedatangan pedagang-pedagang Islam dari Timur Tengah, dari negara Parsi dan sebagainya datang ke sini, mereka berdagang, mereka menyebarkan Islam. Tetapi Islam itu dia ada dua bentuk sebaran. Satu yang tersebar di bawah. Yang tersebar di bawah ini dia tak berapa kuat sangat. Adalah beberapa orang Islam pada ketika itu tak menonjol sangat. Yang sebenarnya cara yang paling utama sekali ialah Islam tersebar melalui politik. Politik yang macam mana? Dia tersebar dari atas. Yang mula-mula menggerakkan penyebaran Islam ini ialah istana, raja. Sebab itu raja pada hari ini dikaitkan dengan Islam ni, diletakkan kedudukannya. Raja inilah yang mainkan peranan. Saya ambil contoh lah, walaupun Islam ini sebenarnya berlaku sudah tersebar di sini lebih awal lah. Orang kata Islam ini ada banyak isu lah, tentang ada teori tentang penyebaran Islam, tapi saya ambil jalan yang mudah, yang agak sahih, iaitu sejak kurun ke-11 lagi. Ada catatan penjelajah daripada benua Eropah, nama dia Marco Polo. Pernah dengar tak nama Marco Polo? Dia datang ke rantau ini pada tahun 1292. Dia menjelajah daripada benua Eropah datang sini, dia buat catatan. Dan catatan Marco Polo ini dia cerita tentang Islam di sini sudah membentuk satu budaya, satu kuasa politik yang kuat. Ada dah negara-negara, ada raja-raja, disebut tentang penyebarannya dalam konteks yang luas, sampai disebut kerajaan tertentu yang telah pun menjadi Islam. Antaranya kerajaan seperti kerajaan Perlak dan Pasai. Perlak dan Pasai ini sebahagian daripada Aceh sekarang ni. Kerajaan-kerajaan di utara, negeri-negeri Melayu di Semenanjung, kerajaan Kedah, Terengganu, Kelantan dan sebagainya, ini sudah berlaku lebih awal dah. Ada bukti-bukti yang sahih. Tak boleh dipertikaikan bahawa Islam itu telah wujud lebih awal. Cuma yang kita perlu tahu ialah Islam yang macam mana yang wujud pada awal tersebut. Sebenarnya bila Islam itu muncul di rantau ini, yang memainkan peranan ialah istana, raja-raja. Kenapa mereka mainkan peranan besar di sini? Saya ambil contoh Melaka. Melaka ni kita tahu dia telah menjadi satu empire pada masa itu, empire Islam. Dia telah mengamalkan undang-undang Islam pun Melaka pada masa itu. Baik, jadi Melaka ini bila tersebar Islam, bila datangnya orang Islam di situ, pedagang-pedagang, Raja Melaka ini dia ambil Islam tu, dia terima dan dia jadikan Islam itu sebagai agama kerajaan Melaka. Kenapa raja pada masa itu menganggap Islam ini penting? Pada masa itu pemikiran tentang Islam dia tidak kental sangat. Tetapi masalah politik yang ada di rantau itu sebenarnya rantau yang dipenuhi dengan elemen-elemen yang bukan bersifat Islam. Contohnya lah, negeri-negeri Melayu ini, masuklah Melaka ini, dia diancam dari utara oleh kuasa Buddha itu Siam. Dan Melaka pada masa itu kerajaannya masih lagi Hindu-Buddha. Dia ada elemen macam tu. Kalau dia ada persamaan, kerajaan Siam ni dia pernah turun sampai ke Temasek, sampai ke Singapura. Dia tak boleh kekal di sini kerana budaya dan agama berbeza. Kalau agama sama, Temasek pun jadi Siam. Dia sudah wujud identiti berbeza. Siam tak boleh masuk sangat, dia tak boleh kekal di sini. Dia boleh serang, dia boleh datang, tapi dia tak boleh kekal di sini kerana budaya dan agama sudah berbeza. Kalau budaya dan agama itu sama, dari segi bahasa, dari segi agama, dia akan kekal di sini. Sebab itulah Raja ni fikir dia mahu membina satu identiti yang berbeza dengan yang di sana. Di bawah ini kerajaan-kerajaan daripada Jawa dan sebagainya, ada sebahagian Islam di utara Jawa, tapi umumnya melibatkan kerajaan Hindu, Hindu-Buddha ataupun Hindu. Dan ini juga adalah elemen yang menyebabkan perlunya kerajaan Melaka pada masa itu membezakan diri mereka dengan kerajaan di bawah ni, di selatan. Kerana Melaka pada masa itu dia meliputi Semenanjung dan juga Kepulauan Sumatera. Semenanjung dan Kepulauan Sumatera itulah sebenarnya negara asal kita.
Semenanjung dan Sumatera. Orang Melayu, Sumatera ni orang Melayu. Kalau di Jawa tu orang Jawa dah lain dah. Sumatera ni umumnya orang Melayu. Kalau anda pergi Aceh, anda tengok ada kampung Melaka, kampung Perak, kampung Kedah. Orang kita di sana tu, bukan orang di sana, orang kita yang telah diambil di sini, diangkut pergi sana, ada sebahagian jadi raja di sana. Raja Aceh tu orang Perak, Raja Aceh tu orang Pahang, Raja Aceh tu orang Johor. Penulis Sulalatus Salatin, teks Melayu, nama dia Tun Sri Lanang, raja di Samalangga di Aceh, pembesar, menteri di Aceh. Dan begitulah kita ni asal usul pun dari sana. Cuma sejarah kita ni dah jadi pelik. Kerana penjajah pada tahun 1824 dia buat perjanjian, British dengan Belanda, dia buat perjanjian pisahkan kita, supaya dia boleh agihkan kekayaan satu sama lain. Belanda diberi Indonesia, dulu tak ada Indonesia ni, Sumatera ni, kerajaan-kerajaan Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Minangkabau, Palembang dan sebagainya ada di situ. Kita ni asal daripada sana, daripada waris kerajaan Sriwijaya yang telah lari kerana tekanan-tekanan politik di sana, lari ke sini. Bukan lari ke sini saja, dia lari sampai ke Filipina tu yang jadi kerajaan Islam di sana. Dia lari ke Sarawak, dia lari ke Brunei, dia lari ke Sulu. Semua ini melibatkan putera-putera raja daripada Sriwijaya lari, dan sebahagiannya lari ke sini. Dengan nama pelbagai lah, ada orang masih berdebat lagi, tapi yang kita tahu secara umum Parameswara. Kemudian ada yang masuk Islam dan kemudian tersebarlah Islam, jadilah kerajaan Melaka. Dia bukan Melaka bermula di situ. Kita ni nampak Melaka saja kerana dah buku sekolah kita sebut Melaka, kerana dia dah jadi entiti berlainan. Tahun 1824 British dan Belanda buat perjanjian kerana di sana mereka sedang berperang. Zaman Napoleon Bonaparte, mereka berperang dengan Napoleon Bonaparte. Mereka nak kerjasama lawan Napoleon ini, mereka tak boleh bercerai atau berpisah ataupun bermusuh di sini. Mereka buat perjanjian. Kawasan di Sumatera diberi kepada Belanda, kawasan di Semenanjung dapat pada British. Di situlah kita terpisah. Dahulunya entiti Sumatera dengan Semenanjung ni dia satu. Kita ni sebenarnya kalau Kelantan ni macam Kubang Kerian lah. Semenanjung ni Kubang Kerian je. Yang ada di sana Sumatera, itulah ibu kotanya, Kota Baru atau Kuala Lumpur dengan mana? Dengan Bangi lah contohnya, jauh perbezaannya. Yang asalnya punca kepada tamadun, asas kepada kewujudan kita ialah di Sumatera. Kita kena faham itu. Baik, tahun 1511 setelah Melaka menjadi pusat perdagangan yang sangat hebat, Raja Melaka ni asalnya daripada kerajaan Sriwijaya. Saya ceritakan, kerajaan Sriwijaya ni Semenanjung tu milik dia. Ada yang kata Sriwijaya di Semenanjung, ada yang kata di Sumatera, tapi saya jelaskan secara yang mudah lah. Kerajaan Semenanjung ini milik Sriwijaya. Jadi bila raja dia lari dari Sumatera datang ke sini, dia disambut oleh orang Semenanjung dengan begitu mudah sekali, senang saja nak tubuh kerajaan, tak ada masalah. Bukan masalah geografi, bukan masalah tempat tu bagus, bukan masalah cerita tentang pokok ke anjing dan sebagainya yang orang metoskan, tetapi raja itu sendiri dia datang, dia adalah pemimpin bagi masyarakat di Semenanjung. Bila dia bina kerajaan, orang datang di situ, dan Melaka ini cepat menjadi sebuah kerajaan, kemudian empire yang begitu hebat. Dia pusat perdagangan yang penting kerana dia mewarisi tradisi kerajaan awal Sriwijaya yang hebat. Semua pedagang datang ke Melaka pada masa itu, semua orang terpaksa lalu. Dari arah timur, arah barat, semua kena lalu ke sini. Sini adalah keagungan kekayaan dunia pada masa itu, sampai di Eropah pun sampai. Itulah yang menyebabkan Portugis ini dia tahu tentang Melaka kerana kehebatan Melaka pada masa itu. Dan dia tahu bukan kerana Melaka ini pusat perdagangan hebat saja, dia tahu Melaka ini sebagai pusat penyebaran Islam.
Dan pada masa itu berlaku konflik yang melibatkan elemen-elemen perang salib. Negara Eropah ni, Portugis, Spanyol, dia ada pemusuhan yang sangat tinggi dengan Islam ni. Ada masalah kerana Islam pernah sampai ke negara mereka. Mereka ada pemusuhan yang sangat tinggi. Dan mereka bila dengar saja kerajaan Islam ni, pantang bagi mereka. Mereka perlu jatuhkan. Ada orang kata Portugis datang ni kerana emas saja, kerana kekayaan, kerana rempah, kerana perdagangan. Tak betul tuan-puan. Kerana ada sumber-sumber dalam bahasa Portugis. Saya baca sendiri sumber dalam bahasa Portugis, memang sebut bahawa Portugis ini diarahkan untuk datang ke sini untuk sebarkan agama Kristian. Dia pergi dapat restu daripada Paus dahulu sebelum datang ke sini. Dan sebelum dia datang ke sini, dia dah siap dah peralatan untuk bina kubu. Maknanya dia sudah bersedia untuk menawar Melaka. Sebelum dia sampai ke Melaka, Portugis ni dia singgah ke India dahulu. Dia sampai di beberapa kawasan, termasuklah di Goa. Goa tu jadi tempat dia. Goa, Goa. Tapi Portugis ini satu kuasa yang sangatlah jahat. Bila dia datang ke India pada masa itu kerajaannya Islam. India ni pernah menjadi negara Islam dahulu. Zaman sekarang ni bawah pimpinan Modi ni, dia nak hancurkan semua sejarah ni, nak buang. Biar orang tak tahu dulu Islam yang metah di India. Kerajaannya kerajaan Islam. Bila Portugis datang, dia serang kerajaan ini, runtuh. Dan Portugis ini dalam catatan sejarah, bila dia kuasai kawasan-kawasan wilayah-wilayah Islam ni, dia tidak tinggal satu nyawa pun. Semuanya akan dibunuh secara kejam. Dia akan bunuh. Kes ini berlaku sama dengan Melaka. Bila dia datang ke sini, bulan Julai, bulan Ogos, 22 Ogos dia takluki Melaka. Kalau saya tak silap, ya betul, 22 Ogos, 2 hari sebelum tarikh lahir saya. Dia jatuhkan Melaka, ditawar Melaka. Melaka runtuh. Saya ceritakan bukan kerana masalah perpecahan, bukan masalah Melaka ni lemah, bukan tak ada senjata, bukan tak kebal kubu Melaka, bukan tak kuat Melaka, bukan kerana raja ni jahat. Melaka runtuh kerana pengkhianatan para pedagang yang ada di Melaka pada masa itu. Ini benda besar, tak disebut dalam buku teks kita kerana dia sensitif. Saya sebutkan dalam konteks kajian sejarah, kita tak ada elemen sensitif tak sensitif. Kita sebut banyak pembesar pedagang-pedagang Cina, pedagang India, pedagang Jawa, pedagang askar-askar ini telah berpaling daripada mempertahankan Melaka. Mereka lari, mereka bersubahat, mereka sekat, mereka bantu Portugis, beri hadiah. Portugis nak serang Melaka, sekat bekalan beras, jangan pergi masuk ke Melaka. 2 minggu Melaka tak makan nasi. Melaka kalah kerana beras, bukan kerana perang. Kerana semua-semua Portugis jahat, masa mereka serang, mereka dikalahkan. Semua-semua tempatan pun Sultan Satin sebut, Portugis serang ni dikalahkan awalnya. Banyak kali dia serang, bukan sekali. Kubu Melaka ni kuat, dia tak boleh masuk. Dia masuk dan berjaya menawar Melaka, kota Melaka ini, berperang dari dalam. Macam mana dia masuk? Melalui kapal-kapal dagang. Orang Melaka pun tak tahu kerana pengkhianatan ni. Dan orang Melaka pada masa itu, walaupun dia masuk dalam, tapi gagal juga. Tapi dia boleh bakar masjid. Masjid itu adalah kubu yang paling kuat di Melaka, masjid. Orang zaman dahulu di Aceh mana berperang, masjid ni lah jadi pusat gerakan. Jadi dia serang masjid, dia bakar masjid, runtuh dah Mora. Orang-orang asing dah tengok, dah terbakar dah masjid, Melaka ni macam nak kalah, mereka lari. Mereka tak pertahankan Melaka kerana Melaka ini bagi mereka tempat untuk menumpang saja. Bukan mencari kekayaan saja, mencari nafkah saja. Jadi mereka tak terasa hutang budi. Bila Melaka serang, mereka boleh berikan kerjasama, bersubahat dan sebagainya. Punca Melaka ni runtuh bukan kerana serangan Portugis, bukan kerana Melaka tak kuat. Melaka ni hebat, meriam beribu-ribu. Kubu dia tak boleh masuk dengan mudah. Portugis sebut nak masuk atas tak boleh, masuk tepi tak boleh, kena masuk ke depan melalui laut. Dan mereka masuk melalui jalan ini. Apabila semua orang telah lari, maka istana Melaka pun terpaksa buat keputusan untuk mengundurkan diri. Bukan kalah, dia undur kerana dia fikir bila Portugis serang takluki Melaka, Portugis ni jauh, dia masuk ke Melaka, dia rampas kekayaan, dia pergi. Kerana sifat peperangan dahulu macam tu. Jadi Melaka pun berundur. Bila berundur, dia kekal di situ.
Dan Portugis ni jahat, sangat jahat. Saya nak ceritakan yang tentang kebuluran yang berlaku di Melaka pada masa itu. Orang Melaka setelah 2 minggu tak boleh makan nasi, mereka buat apa? Masa berperang tersebut, mereka keluar dari kubu-kubu, cari daun-daun pokok, cari ulat-ulat untuk makan. Perjuangan untuk pertahankan Melaka ni sangat hebat. Tak diceritakan dengan detail dalam sejarah kita. Patut diceritakan tentang pengorbanan pejuang-pejuang ni. Hatta Sultan Mahmud, orang dalam buku teks kita ni cerita dia jahat. Dia raja yang jahat, betul dia raja yang jahat, tapi dia seorang yang telah insaf. Dia taubat. Raja ni raja yang bertaubat. Tinggalkan jawatan, letak jawatan, pergi belajar agama, beri jawatan pada anak dia. Bila Portugis datang, dia hukum anak dia kerana tak pedulikan negara. Dia pergi berjuang sampai mati. Bila kita sambut merdeka, tak ada nama ni di Melaka pun tak ada. Orang Melaka pun tak kenal Sultan Mahmud sebagai seorang pejuang, raja ni. Jadi Portugis itu bila disekat bekalan makanan, dibantu oleh pedagang-pedagang ni, makanan ini selalu datang dari Jawa. Yang usahakan adalah pedagang-pedagang Cina. Dia tak disekat, dia yang beri hadiah Portugis. Jangan nak menang dengan Melaka, sekat bekalan beras. Ini ada dalam catatan sejarah, tak boleh nafikan. Tak boleh kita nak berdebat kerana ada dalam sumber Portugis secara jelas. Dan orang tahu perkara ini. Cuma nak cerita atau tak nak cerita saja. Sejarah tak boleh, kita tak boleh bohong, kita tak boleh tutup. Kerana dia sejarah, saya sebagai ahli sejarah kena cerita, wajib. Jadi bila dah disekat, orang tak ada makanan, dia keluar cari daun dan keluar daripada kubu pertahanan. Masa itulah mereka dibunuh. Mereka kalah akhirnya kerana bukan kalah perang, tapi kalah kerana dikhianati, kalah kerana taktik. Dan bila Portugis masuk ke Melaka, rumah-rumah yang ada bendera putih, antaranya rumah Naina Catu nama dia. Cuba cek website. Saya kalau saya cerita anda jangan percaya lagi, anda cek dalam website mereka ini. Ada bendera putih atas rumah. Portugis tak akan kacau rumah tersebut, dia akan pergi bakar rumah yang tak ada bendera tu. Dan dia bunuh mana-mana orang Islam, anak kecil, perempuan, tua, mana-mana orang Islam, dia tidak tinggalkan satu pun. Portugis ni sangat jahat, sangat kejam. Dia melakukan pembunuhan besar-besaran di Melaka. Kita tahu ke tidak sejarah ni? Kita tahu tak sebagai orang Islam? Kita patut tahu, tapi tak diajar. Kerana elemen-elemen macam ni nak ajar pada pelajar kita, betul lah agak sensitif, boleh menimbulkan kekeliruan. Tapi kita sebagai orang yang lebih senior kena tahu. Jadi bila Portugis dah kuasai, di situ Portugis ketal di situlah Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam telah runtuh. Dan akhirnya kita dalam konteks sejarah ini, saya nak cerita satu lagi tentang Melaka ni sebelum saya pindah. Ada satu monumen yang masih wujud lagi pada masa ini, dikenali sebagai Formosa. Formosa ini kubu pertahanan Portugis yang telah runtuh, tapi ada lagi pintu dia sampai sekarang ni di Melaka. Orang pergi bergambar, bersukaria, ambil gambar dan sebagainya kan. Bagi orang yang tak pernah pergilah tengok Formosa tu. Portugis ini bila dia dah tahu Melaka, dia nak bina kubu pertahanan, dia bongkar kubu-kubu raja-raja, ulama-ulama, pedagang-pedagang, orang biasa, batu-batu nisan kubu-kubu mereka dipecahkan, ambil batu, buat kubu tersebut lah yang kita duk sambut, kita duk seronok tu. Termasuklah masjid di Melaka itu dipecahkan buat kubu Formosa tersebut. Kita kenal Formosa ni sebagai apa sekarang ni? Sebagai pusat pelancongan. Sejarah dia ada tak dicatatkan yang tu? Tak dicatatkan. Caption di situ tak disebut. Begitu teruknya kita dari segi kefahaman sejarah ini tak diceritakan. Kerana apa saya kaitkan kita dengan identiti kita sebagai Islam, tidak ada kekuatan. Kita rasa segan, kita rasa rendah diri untuk tonjolkan sejarah kita pun, kedudukan kita. Kita rasa takut, kita rasa tak agak-agak kerana kita nampak orang dari luar sana akan mematikan kita. Ini tak betul tuan-puan, tak betul. Kita kena tunjukkan kekuatan itu. Dari aspek sejarah kita kena angkat sejarah perjuangan kita yang hebat ini. Baik, jadi tahun 1511 sehinggalah kita merdeka 1957. Setelah Islam itu sebagai jati diri itu berkembang dengan hebat, dah runtuh
runtuh disebabkan oleh kedatangan Portugis. Di sini oleh kerana dia terlalu kaya sangat. Dunia ni mana-mana kawasan kaya mesti akan ada orang Eropah di sana. Timur Tengah ke sini ke sama saja. Jepun pun datang ke sini kerana kekayaan. Bila kawasan ini kaya, dia tidak akan aman. Penjajah akan sentiasa ada di sini, dia akan eksploitasi, dia akan rampas sehingga habis. Maka tahun 1511 hingga 1957 berganti-ganti penjajah datang ke sini. Lepas Portugis, sebelum Portugis ada dah kerajaan Chola pernah serang Semenanjung ni. Tak masuk dalam buku kita. Kerajaan Chola dari India ada datang sini serang, rampas kekayaan, lari. Kemudian datang Portugis. Selepas Portugis datang Belanda. Kemudian ada Siam di atas, turun ke bawah juga. Lalu Siam sampai ke Melaka, serang Melaka tapi gagal kerana Melaka ni kuat. Jadi kemudian selepas Siam itu ada lagi kuasa-kuasa yang lain, kuasa tempatan ada, kuasa barat ini ada lagi, seperti British. Kemudian datang lagi Jepun, macam-macam tuan-puan penjajah-penjajah yang datang di sini. Kenapa? Kerana di sini kawasan yang kaya sangat, dengan kegiatan perdagangan, dengan lokasinya, dengan sumbernya. Kita di sini sampai kali ini pun kaya sebenarnya. Banding kita dengan Singapura yang kaya tu. Dia ada apa di sana? Dia tak ada apa-apa pun. Singapura tu sebenarnya kekayaan kita pun yang telah terlepas. Kita punya dari segi sejarah. Sejarah tak boleh nafikan. Walaupun Singapura buat sejak buku teks dia, Singapura dibuka oleh Stanford Raffles, itu tak betul. Stanford Raffles ini ambil daripada raja-raja Melayu. Kekayaan kita itu. Jadi kita dijajah begitu lama. 1511 1957. Kira tuan-puan berapa lama kita dijajah ni? Pernah tak sebuah negara dijajah yang macam ni? Ada, tapi yang telah dimilik negarakan macam Hong Kong. Falkland contohnya di Argentina. Hong Kong dah diserahkan pun. Tetapi yang di sini dia dikuasai, dia dijajah sebagai negara jajahan. Hong Kong itu dah jadi negara British. Singapura jadi negara British, dimilikkan. Jadi dia maju, dia dijaga dengan elok. Di sini dirampas saja kekayaan, penduduk pribuminya dimiskinkan, dipinggirkan, dianiaya. Hak-hak mereka dirampas. Pedagang-pedagang kalau nak berdagang tak boleh, British tak benarkan, kena melalui Singapura. Dia cuba matikan kegiatan perdagangan Melayu. Orang Melayu zaman Melaka ni tak reti bertani, tuan-puan. Dia tak reti tanam padi. Bukan budaya dia bertani ni. Melaka bukan negara petani. Dia hanya dapat manfaat daripada orang-orang asli dan sebagainya, pedagang-pedagang. Ini anthropod. Anthropod ni bahasa Perancis. Maksud dia pelabuhan tengah-tengah. Orang datang bawa bekalan tu, orang ni datang beli bekalan tu, bawa bekalan lain, yang ni beli bekalan tu bawa. Itu anthropod. Maksud dia tak ada kegiatan pertanian di sini. Tapi zaman British dia paksa kita jadi petani kerana dia nak makan. Ada undang-undang dan peraturan, orang Melayu tak boleh tanam getah, tak boleh melombong, tak boleh gunakan tanah untuk kegiatan lain yang boleh mengkayakan mereka. Kena tanam padi saja, atau paling tidak mereka menjadi nelayan supaya British boleh makan. Itulah yang menyebabkan dalam konteks penjajahan itu, Islam yang pernah menjadi satu punca asas kekuatan kita, dari segi politik, dari segi kerajaannya runtuh. Dari segi kerajaan, dari segi politik runtuh. British datang dan ambil alih kedudukan tersebut. Dan British ini, kalau nak kaji British ini, dia kena kaji detail. Dia tak boleh baca macam apa yang tertera dalam buku teks pada hari ini. British ini bila dia masuk, dia lakukan banyak perubahan. Semua aspek. Orang kata British ini dia tak kacau agama, itu tak betul. Kalau anda tengok di Kelantan, Terengganu apa British buat, di negeri lain memang hancur lah. Di Kelantan, Terengganu yang kerajaan dia masih lagi kental, masih lagi bebas pada masa itu. British masuk setelah dia kuasai, mula-mula sekali dia buat undang-undang. Dia ubah undang-undang. Kenapa dia buat ubah undang-undang? Dia mahu pastikan orang tak lawan dia. Undang-undang itu mesti memastikan British ini berkuasa. Kemudian dibina bala polis.
Bala polis ini untuk tangkap siapa nak lawan, untuk tangkap siapa yang tak bayar cukai, untuk tangkap siapa yang tak dengar kata, dia tangkap guna undang-undang tersebut. Kemudian dia bawa hakim-hakim dari luar untuk jadi hakim-hakim bicara kes-kes yang menyebabkan orang tempatan ini dihukum secara tidak adil. Tapi yang paling, dan kemudian dia bina pejabat tanah khas untuk merampas tanah-tanah yang ada ni. Dahulu tanah ini zaman pemerintah Islam, tanah ni bebas. Orang Islam boleh saja bertanam. Bila mereka bertanam ada punca pendapatan, barulah kerajaan-kerajaan kenakan cukai. British ni tidak, tuan-puan. Dia datang, dia kenalkan pejabat tanah. Tanah milik kerajaan, tanah milik British. Siapa yang nak tanah kena daftar, kena bayar cukai tanah. Kalau tanah kelapa, kena bayar cukai tanah, kena bayar cukai kelapa. Kalau tanah padi, kena bayar cukai tanah, cukai padi, tambah lagi cukai orangnya. Punyalah jahat British ni. Sebab itulah, walaupun tak diterangkan dalam buku-buku kita, orang kampung memang teranaya bawah British. Sangat teruk. Mereka ini sampai kebuluran, tak cukup makan. British paksa bayar cukai. Dan prinsip British ini, cukai ni, kalau anak tanah padi tak menjadi tahun tu, bayar cukai juga. Tak boleh tak bayar. Kalau tak bayar, ada undang-undang, ada polis, ada mahkamah. Maka mereka ini ditangkap. Nah, itulah yang berlaku kes Tok Janggut tu. Bukan kerana Tok Janggut ni ada kepentingan diri, bukan. Karena di Pasir Putih tu orang Melayu dan orang Islam itu terpaksa pergi menyamur rumah orang untuk hidup. Kegiatan jenayah bertambah. Orang yang mati kerana kebularan berlaku di Kelantan pada masa itu. Bila masuk dalam buku kita cerita Tok Janggut lawan British, kerana Tok Janggut nak pertahankan cukai, nak pertahankan jawatan dia. Nah, ini kita belajar sejarah tentang diri kita, tentang sejarah kita, tentang kedudukan kita ni. Belajar macam ni, macam kita ni tidak berguna. Di Terengganu pun sama. Abdul Rahman Limbong ni ulama, belajar dari Mekah. Di sana Abdul Rahman Limbong ini telah bangkit untuk menentang undang-undang British ini. Dan akhirnya British menggunakan kekerasan untuk menghapuskan. British ini kalau lawan dia, memang dia gunakan cara kekerasan. Tak diceritakan juga ini tentang kekerasan dia. Tok Janggut ni ditangkap, ditembak, mati, mayat dia digantung upside down, kepala bawah, kaki ke atas, tunjuk pada semua orang ni. Lawan British macam ni. Semua tempat yang lawan British ini, raja-raja pun dia kadang-kadang dia pecat, dia buang daripada negara atau negeri tersebut, dibuang daerah. Raja Abdullah yang tak setuju dengan dia, bukan lawan sangat pun Raja Abdullah ni, tak setuju je, tak ikut kata dia, dia buang sampai ke Pulau Seychelles. Seychelles ni tengah-tengah laut, dia buang. Dan raja-raja lain, kadang-kala dia buang raja, kadang-kala dia lantik raja. Dia nakkan Singapura itu bawah raja Tunku Abdul Rahman. Tak silap saya, maaf kalau saya silap, Temenggung Rahman ke apa, saya lupa nama ni. Tapi oleh kerana berada di bawah pengaruh Belanda sejak tahun 1824, dia pergi lantik seorang sultan lagi, nama dia Sultan Hussein, Raja Hussein, Sultan Hussein. Lantik khas raja ni untuk saing saja serah Singapura tu saja. Bila raja ni saing, dia buang raja ni. Dia paksa raja ni pergi sampai istana dia pun dihancurkan. Raja ni mati di Melaka. British punya kerja ni. Cara dia dapatkan negeri-negeri ini dengan penipuan. Tapi apa yang saya nak jelaskan di sini ialah sejak daripada peristiwa Melaka itu, kuasa-kuasa penjajah ini tidak berhenti datang ke sini, yang menyebabkan Islam itu sukar untuk berkembang dengan luasnya sampai kita pada hari ini. Islam macam itulah. Seorang pengkaji, Syed Naqi Al-Atas, dia kata, ataupun Syed Husain Al-Atas, dia kata Islam di sini macam pokok yang segar tetapi tidak berbuah. Macam tu. Dia tidak menjadi hebat, dia tidak menjadi kental kerana proses penjajahan itu terlalu luas sangat, terlalu lama sangat. Baik. Jadi yang kedua saya nak ceritakan ialah dari sudut bagaimana Islam itu menjadi benteng yang akhirnya menyelamatkan kita daripada menjadi negara seperti Filipina contohnya. Spanyol datang ke Filipina, Kristian habis Filipina.
Kristian. Di Indonesia lawan-lawan hebat, tetapi di Indonesia pun tak kental sekarang ni. Kita tak tahu nama apa sekarang ni. Di Indonesia budaya dia, dari segi agama dia macam tak kental dalam proses tersebut, karena dia disatukan dalam bentuk yang akhirnya telah menyebabkan kedudukan orang Islam itu tidak begitu kuat. Di Thailand, kerajaan-kerajaan Patani, kerajaan-kerajaan yang ada di utara dirampas, disiamkan. Siam ni melakukan proses Siamization, di mana paksa orang supaya menganut agama Buddha, makan benda yang tidak halal dan sebagainya, hidup budaya sebagai orang bukan Islam, bahasa pun kena bahasa Siam, tak boleh. Belajar agama tak boleh berbahasa selain bahasa Siam. Dahulu zaman Pibon Sokram terutamanya dipaksa. Dan akhirnya dia jadi macam sial lah. Kita pergi kat sana, kita kata negara Thai, negara kita lah tu sebenarnya yang telah dirampas, dan orang tengah duduk berlawan sampai kali ini, menuntut hak otonomi, hak untuk memerintah sendiri, kerana dulu kerajaan. Tapi dalam buku teks kita ada cerita tak Patani itu sebahagian daripada kita? Tak nampak tuan-tuan. Kita di Singapura hilang, Sumatera hilang, Patani sampai ke Ranong, Burma, pada Burma hilang wilayah. Tak ada cerita kita, kerana nak jaga itu, nak jaga ini, nak jaga itu, sampai kita sendiri pun tak terjaga dari segi sejarah. Baik, Siam ini dia telah mula terlibat dengan proses untuk menjajah kita ni. Selepas Portugis ni datang Siam, banyak mengganggu negeri-negeri Melayu Utara. Antara yang dijajah adalah Patani. Cerita tentang sejarah Patani ini sangat menyayat hati. Pembunuhan, kekejaman itu tak boleh nak cerita, kena detail. Kemudian Patani ini dijajah 300 tahun, dan akhirnya orang-orang Islam telah melancarkan jihad, dipimpin oleh ulama-ulama dan juga pemimpin-pemimpin politik dari istana, raja-raja. Cerita raja-raja ni zaman dahulu hebat. Mereka ni pejuang, mereka ni lawan, raja-raja dahulu. Sebelum British datang, British lemahkan institusi, British kuasai, dia dah jadi lain dah. Sebelum zaman British hebat, dia yang mengembangkan agama, dia yang pertahankan negara dan agama tersebut. Sejarah ni tak dicatat dengan begitu jelas, sampai kita nampak benda yang buruk-buruk saja. Kerana kita ambil daripada British, raja ni jahat, kita ambil bahagian jahat. Sultan Mahmud ni jahat, tak ada bahagian baik. Bahagian baik tak perlu. Baik, bila Siam menjajah Patani, berlaku kebangkitan negeri-negeri atau negara-negara, Kelantan, Terengganu, orang dari Sumatera, orang dari Kedah bergabung menentang Siam ini banyak kali, lawan Siam untuk bebaskan petani. Tapi akhirnya petani ini tidak dapat dibebaskan. Ramai ulama yang telah terbunuh dalam proses untuk membebaskan petani itu. Kemudian berlaku penjajahan di Kedah. Di Kedah ini bermula tahun 1821 sampai 1842. Kedah ni hebat, Kedah ni hebat sejarah dia. Dalam banyak-banyak sejarah negeri Melayu, Kedah ni yang hebat. Kenapa? Ini negeri yang lawan penjajah sampai dia merdeka. Negeri lain tak ada yang macam ni. Dia merdeka. Kedah ni lepas dia lawan Siam, Siam berikan hak dia kemerdekaan. British pun tak campur, apa pun tak campur. Dia bebas. Yang ni betul-betul bebas lawan. Ada pula yang bebas kerana berkawan. Yang ni bebas kerana lawan British. Dia tidak dijajah sampailah rancangan milenium, barulah dia diambil alih semula. Kedah ni satu perjuangan sangat besar yang melibatkan kematian beribu-ribu, mungkin sampai berpuluh ribu orang menentang Siam ni. Melibatkan seluruh rantau ini. Orang Indonesia ada, orang Semenanjung ada, orang daripada Patani ada. Mereka ini menentang. Ada nama ulama-ulama yang terbunuh dalam peperangan ini. Abdul Samad Al-Falembangi, contohnya. Syekh Daud
Al-Fatani, ulama-ulama yang telah terbunuh di sini menentang kekuasaan Syam. Masalah kita ni dalam sejarah ni, benda macam ni dia tak ada dalam catatan. Pelajar-pelajar kita tak didedahkan. Tak ada pun sejarah Kedah ni yang besar, hebat ni. Orang panggil perang apa? Perang apa? Musuh bisik. Perang musuh bisik. Kita ni apa benda perang musuh bisik ni? Tak pernah dengar, tak pernah baca. Sejarah kita ni tuan-puan, macam inilah kita. Yang saya duduk angkat suara tinggi-tinggi marah-marah ni kerana saya baca, saya faham. Dan perasaan saya sungguh terganggu dengan sejarah yang ada. Sejarah kita cerita British. Kita di sini tak diceritakan sepenuhnya sejarahnya sampai kita tak faham. Yang diceritakan tentang aktiviti British, kita ni apa? Patut diceritakan semua sejarah ni supaya pelajar kita rasa kental, ada semangat, rasa marah, rasa sedih. Barulah ada elemen patriotisme tu. Barulah pelajar kita hayati sejarah. Barulah tak bosan. Ini sudah hafal benda-benda yang karut-marut. Bila dikritik orang marah. Saya tahu orang marah. Bila saya sebut benda-benda macam ni. Tapi saya tetap perlu berkata, sampailah saya rasa dah lembik, dah letih, saya senyaplah. Selagi saya ada kudrat, saya akan terus cerita kerana ini berkaitan dengan hak kita. Buku-buku ni, terutama buku patut cerita kita. Sejarah setiap negeri kita, apa yang kita lalui, perjuangan kita, angkat. British ini satu bab, dua bab cukup, tak payah panjang. Buat apa kita tahu tentang British? Betul dia bawa kemajuan di sini, kemajuannya semua penipuan. Dia bina apa-apa semua untuk dia, bukan untuk kita. Dia miskinkan kita. Kemajuan tu dapat bukan kepada kita, kepada orang lain. Inilah berlaku sampai kali ini. Lombong-lombong kita mana? Tanah-tanah kita mana? Negara kita mana? Telah diambil, telah dikuasai, telah diubah corak dia. Dulu negara, saya ceritakan negara Islam, budaya dia, undang-undang, amalan politik, mana pergi semua? Ini kerja British. Baik, itu di Kedah. Ada lagi perjuangan di Sumatera, lawan Belanda, lagi hebat. Nak cerita ni tak habis. Perlawanan lawan Belanda ini hebat. Itulah setengah orang kata Portugis, Siam, Jepun, Belanda, semua ni jahat-jahat, British ni baik. Ada yang kata macam tu. Kenapa? Kerana kejamnya cara mereka menindas masyarakat pribumi yang tak setuju dengan mereka. Bukan lawan saja, yang tak setuju pun mereka tindas. Mereka bunuh, mereka siksa, mereka perangi habis-habisan. Mereka melakukan genocide. Orang putih kaji disebut genocide. Faham tak genocide tuan-puan? Yang berlaku di Melaka itu genocide. Yang berlaku di Perak itu genocide. Yang berlaku di Kelantan itu genocide. Kecil atau besar pun. Buku ini patut sebut itu pembunuhan beramai-ramai oleh penjajah. Dia tak sebut dengan cara itu menyebabkan kita tak rasa apa-apa. Dia kena ada rasa sedih dan rasa semangat. Barulah ada kesedaran patriotik. Barulah Hari Malaysia ni orang sambut besar-besaran. Ni Hari Malaysia, orang pergi konsert, orang pergi pusat hiburan, pergi main bola saja, tak ada apa-apa perasaan. Anda ada apa-apa perasaan tak Hari Malaysia? Saya pun tak ada. Kalau ada rasa hebat, hebatlah anda. Rasa ada perasaan tu, hebatlah anda. Kita tak rasa apa-apa kerana kita fikir itu bukan hak kita. Di Sumatera ini lawan Belanda banyak kebangkitan berlaku. Ada perjuangan kita mungkin tahu Imam Bonjol contohnya di Sumatera. Kemudian gerakan Padri, bukan Padri masuk di sana, Padri masuk dia lain, yang berlaku sejak tahun 1820-an. Di sana penting juga sejarah di sana. Kerana apa? Kerana ada kaitan dengan di sini. Mereka ni yang lawan Belanda ini, orang Islam, ulama-ulama Belanda ini dibanteras dengan begitu kejam, ramai-ramai lari ke sini. Orang Indonesia ni lari ke sini. Ulama-ulama ni, dan mereka berjuang di sini lawan British. Ada pula orang di sini yang diburu oleh British, lari ke sana, jadi pejuang di sana, diangkat sebagai negarawan sana di Indonesia. Begitu rapatnya kita di sana. Dan dalam konteks perjuangan Islam ini di sini, dia bukan melibatkan orang Melayu saja. Dia melibatkan seluruh orang Islam,
Orang bukan Melayu seperti orang Tamil Muslim, orang Arab, orang Turki, semua ada peranan. Melaka yang runtuh tu tahun 1511, orang tak tahu sejarah, dia tak cerita betul-betul. Dia bukan diperintah oleh orang Melayu. Melaka tu, istana Melaka tu bukan orang Melayu memerintah masa Portugis serang. Kita tak tahu benda macam ni, tak diceritakan. Yang memerintah istana Melaka Tamil Muslim. Yang diserang raja-raja pun keturunan mak dia Tamil Muslim, bapak dia orang Melayu. Dia ada campuran sejak kedatangan Manipurendam ke Melaka, kemudian keturunan dia Tun Zahir, Tun Ali, Tun Fatimah tu semua Tamil Muslim. Sultan Mahmud ada, dia dengan Tun Zahir ni bapak saudara dia, dengan Tun Fatimah sepupu je daripada keturunan. Mereka inilah yang berjuang menentang Portugis. Selepas itu pun mereka ada juga membuat jasa mereka. Saya akan sentuh. Baik, saya nak pergi kepada fasa kedua. Itu fasa pertama, perjuangan-perjuangan awal yang telah menyebabkan penjajah ini menindas dan bertindak balas secara kejam. Kejam tuan-tuan, nak cerita tak boleh. Tak ada bahasa untuk saya ceritakan tentang kekejaman yang telah dilakukan. Dia patut dicatatkan dalam buku kita, karena kita tidak tahu. Itu fasa pertama. Orang tempatan ni setelah dibanteras, tak boleh buat apa. Mereka cuba bangkit. Kebangkitan yang paling tinggi ialah mereka bangkit di negeri-negeri, setiap negeri itu mengikut kesesuaian mereka. Pada zaman British ini, bila dia masuk, dia cuba untuk memperkenalkan cukai, betul? Tetapi dia mengganggu elemen yang paling sensitifnya ialah berkaitan dengan elemen agama British ini, tapi tak diceritakan elemen ini sangat. Contoh, saya ambil contoh di Terengganu, masa British masuk di situ, dia buat semua ni, undang-undang, bala polis, jabat tanah apa semua. Tapi satu aspek yang penting ialah dia ganggu mahkamah. Mahkamah yang ada di Terengganu pada masa itu ialah mahkamah undang-undangnya undang-undang syariah. Kita zaman dahulu undang-undang syariah, Melaka undang-undang syariah. Walaupun ada undang-undang adat, tapi hukumnya adalah undang-undang Islam. Islam yang macam mana itu wallahu alam, masih kena kaji. Tapi negeri-negeri ini sebelum kedatangan penjajah, undang-undang dia adalah syariah, undang-undang Islam. Saya nak cerita semua negeri tak boleh. Ambil contoh Terengganu. British masuk, dia cuba hilangkan kuasa undang-undang syariah ni. Dia buat masuk undang-undang barat, dia buat masuk hakim-hakim, magistrate barat. Dia paksa raja untuk serahkan kuasa mahkamah kepada British, dan raja dipaksa, tak ada pilihan, paksa serah. Walhasil Terengganu pada masa itu, kita kata pada zaman Sultan Zainal Abidin yang ketiga, Islam pada masa itu sangat hebat, yang memerintah ulama-ulama. Raja-raja pun pada masa itu pakaian dia macam saya hari inilah, pakai jubah di Kelantan, di Terengganu, raja-raja ni. Tapi BT ganggu, BT buang undang-undang Islam ni, undang syariah. Kenapa BT buat macam ni? Undang-undang syariah dia melindungi kita daripada British. Undang-undang syariah kata tanah ni milik Allah. Macam tu. Siapa-siapa nak kerjakan tanah, pergilah. Kalau dia tanam menjadi, dia dapat manfaat, kerajaan dapat manfaat, dia kena bayarlah cukai selepas dapat pendapatan tersebut. Kalau dia tak buat apa-apa, dia duduk je, tidur saja, dia malas, dia tak dapat apa-apa, tanah tu tak jadi milik dia. Jadi orang Melayu di Terengganu, dia bukalah tanah, dia rajinlah, kerana itu jadi hak dia, dia buka. Zaman British tak boleh, ditetapkan nak buka, minta kerajaan kena bayar cukai, jadi hak British. Tetapi yang lebih penting di situ ialah dia mahu kenakan cukai yang macam-macam, yang menindas ni. Dan orang kena bayar, orang miskin ke, orang tak ada duit pun, orang kebulu ke apa ke, nak mati pun kena bayar. Undang-undang syariah ni sangat adil. Dia kata tak boleh macam ni, inilah British buang supaya dia boleh laksanakan cukai. British ni agama mungkin tak penting bagi dia, dia tidak cuba Kristiankan orang, walaupun ada sekolah Kristian dan sebagainya. Dia tidak kental macam Portugis, macam Sepanyol. Tetapi dia ganggu. Bahkan dia kuasai raja-raja. Saya dah kata raja ni adalah ketua agama, dia kuasai. Dan dia kuasai majlis agama.
Bila kita kaji majlis agama masa tu, yang beri tauliah untuk bercakap tentang hal-hal agama, hal-hal yang berkaitan dengan bukan agama, pegawai-pegawai yang ada di atas ni kadang-kala adalah pegawai British. Majlis agama pegawainya pegawai British. Ada yang kata majlis agama British yang cipta pun ada juga. Tauliah dahulu bukan tauliah sekarang, tauliah dahulu adalah British, supaya boleh sekat orang daripada bercakap, bukan bercakap tentang nak merdeka apa pun, nak bercakap tentang hak untuk pertahankan hak pribumi ni. Kita sebagai Islam pun tak boleh. Dia kena tauliah diberikan hanya cakap tentang nak keluarkan zakat, yang tu boleh. Nak beri zakat pada kerajaan boleh. Nak cerita tentang pergi haji, tak apa, British untuk pergi haji. Macam tu. Punyalah British ni yang kita kata tak kacau agama, dia sangat mengganggu. Dan inilah punca yang orang lawan di Kelantan, di Terengganu, berlaku kebangkitan-kebangkitan yang akhirnya British banterah dengan cara yang kejam. Dan bila British bertindak demikian sampai 1928, kebangkitan Tok Janggut agak lewat 1915, tapi kebangkitan di sebelah pantai barat ni dah dibanterah lama dah. Kes Tok Janggut berlaku tahun 1915. Yang paling lewat sekali ialah di Terengganu 1928. Abraham Malimur ini dibuang sampai ke Mekah. Baik. Selepas itu tak ada lagi dah orang yang nak lawan British. Hilang kekuatan. British lah jadi kerajaan. Inilah yang saya kata cerita dalam buku tadi. British lah jadi kerajaan. British yang mentadbir, British metah, raja ada. Raja ni jadi alat saja. British nak buat itu, dia tentukan. Bukan raja tentukan. Dia bayar upah allowance pada raja, dia yang bayar. Dia boleh pecat. Ada yang dia tak setuju, dia pecat. Dalam sejarah ni banyak kes dia pecat. Jadi tak ada orang boleh lawan. Dan jahatnya British ini, dia cuba untuk kuasai, dia mahu tidak ada satu pihak pun yang lawan dia. Dia cuba hapuskan jawatan pembesar. Pembesar ni dia hapuskan. Dia bina birokrasi baru, pegawai kerajaan baru yang setia pada British. Maka akhirnya tak ada orang lawan. Di sinilah yang saya sebut sebagai fasa kedua, di mana Islam pada masa itu berada dalam keadaan yang sangat teruk sekali di sini. Budaya barat pada masa itu, disko, danduk, apa semua. Kalau kita baca sejarah negarawan kita, negarawan ni, kalau tak ada disko, danduk, tak sah. Ni tuan-puan, saya bercakap atas masjid. Kalau saya salah, bukan betul kan? Kritik saya, kerana saya tak kata pandangan saya betul. Bukalah rekod-rekod sejarah negara kerana lahir pada zaman British. Datuk On ke Tunku, kalau baca tak tahu nak sebut macam mana. Sebalik jadi negarawan tersebut. Realitinya masyarakat masa dahulu memang itulah keadaannya. Teruk sangat tuan-puan, orang Melayu hanyut. Di bawah tadbiran British ni, hiburan sangat kuat. Pelacuran itu dah menjadi-jadi. Sampai Kelantan disebut sebagai the Paris of Malaya. Pelacuran yang paling hebat di Asia Tenggara. Yang akhirnya dihapuskan zaman Tuan Guru ni Abdul Aziz. Dihapuskan. Saya ada terlibat dalam proses tu. Sukarnya nak hapuskan ni. Hari ni runtuh, esok bangun. Rumah-rumah ni kebanyakannya daripada luar datang ke sini. Siam terutamanya datang sini. Pesundalan ni tak boleh. Kerajaan sebelum tu tak buat. Yang ni nak buat ni susah. Akhirnya dia roboh, bina KB Mall, bina supermarket. Yang tu lawan, siap ada polis kena gunakan. Lawan. Baru je Paris of Malaya, satu Asia Tenggara ni terkenal di Arafah. Di negara barat ni sebut ni Paris of Malaya, Kelantan. Negeri-negeri yang disebut sebagai negeri Serambi Mekah, Kelantan, Terengganu, Kelantan teruk sekali. Tapi tak, negeri-negeri pantai barat teruk juga. Teruk, pelacuran ni sangat teruk. Sangat teruk, terbuka. Orang tempatan pun terlibat. Tak terkawal zaman British ni. Kenapa? Kerana undang-undang itu dia tidak kental lagi. Undang-undang Islam tak ada lagi untuk menghukum. Dia kena melalui undang-undang British. Undang-undang British pelacuran ni halal. Tak ada masalah. British pun nak juga. Macam-macam ada. Jepun ada. Nak cerita pelacuran ni orang tulis buku tebal. Di sini teruk zaman tu tuan-tuan. Tapi saya nak ceritakan ialah
Bila dah tak ada kepimpinan, bila tak ada kelompok lawan, bila tak ada ulama nak lawan, apa semua-semuanya telah diikat kaki dan tangan dan mulut, akhirnya ada satu golongan dalam sejarah yang kita sebut kaum muda. Kita guna istilah kaum muda, orang sebut. Mereka ni ulama-ulama, bukan kaum muda saja. Tak adil sebut kaum muda ni. Ulama-ulama, golongan agama, pembaharu, pemikir-pemikir yang tidaklah perfect dalam kalangan mereka ni. Pikiran mereka ni macam-macam. Mereka inilah yang melindungi agama ni. Mereka ni siapa? Bukan orang Melayu, tuan-puan. Sebahagiannya orang Melayu Indonesia, sebahagiannya Turki, sebahagiannya orang Arab, Syed Sheikh Al-Hadi, bukan orang tempatan. Sebahagiannya orang dari Indonesia, sebahagian besar daripada mereka adalah orang Tamil Muslim. Ni jasa orang Tamil Muslim ni hebat juga, bukan orang Melayu saja. Kalau tak ada mereka ni, kaum muda ni, kalau tak ada, kita ni entah jadi apa pun tak tahu. Jadi bila kita bincang tentang Islam ni dalam konteks sejarah, kita kena ingat banyak pihak yang ada bersama kita, mempertahankan kita yang ada pada hari ini. Bahawa orang itu kalau dia Islam, dari segi solidariti, dari segi prinsipnya, mereka bersama kita. Tak kira lah warna darah, muka kulit mereka apa semua, selagi mereka Islam, mereka adalah sebahagian daripada kita. Mereka pertahankan. Jadi muncul golongan kaum muda ni, kalau dia tak pertahankan, tak ada orang akan lawan British. Masa tu sangat teruk dan masyarakat akan rosak. Silap-silap kita ni dah tak jadi orang Islam. Mereka inilah yang bertungkus lumus, dikecam hebat, bukan saja oleh British. Orang kita sendiri kecam hebat mereka ni. Bangkitkan isu DKA, DKK, darah keturunan Arab, darah keturunan Keling dan sebagainya, lawan mereka atas nama Melayu. Atas nama darah asal. Tapi mereka kata, mereka teruskan, mereka kata apa? Kita mungkin bukan keturunan asal, bukan orang Melayu, tapi kita lahir di sini, kita berdarah di sini, kita minum susu di sini, susunya susu orang Melayu. Kita besar sebagai orang Melayu, budaya Melayu, agama sama. Perjuangan kita untuk mempertahankan orang Melayu ketika orang Melayu sendiri tak boleh mempertahankan diri mereka sendiri. Maka mereka bangkitlah, mereka perkenalkan institusi madrasah. Saya nak cerita pada anda semua bahawa dalam konteks sejarah, Islam ini memainkan peranan yang sangat besar. Tak ada Islam, tak boleh penjajah ditentang dan ditewaskan, tak boleh. Bila Islam bangkit, sebelum tu dah Islam dah. Ni Islam zaman kaum muda ni, bila dia bangkit, British letakkan macam-macam syarat, macam peraturan, macam-macam undang-undang. Tak boleh masuk akhbar daripada luar, tak boleh cakap politik, kena ada tauliah, tak boleh jadi guru di sana, tak boleh jadi tuan guru di sini, tak boleh jadi ketua madrasah, disekat, dibuang daerah, ditangkap, macam-macam. Bercakap di masjid ni ada spy-spy ni, ada special branch, setiap masa dipantau. Mereka dianggap sebagai pertubuhan kongsi gelap, mereka dianggap sebagai pertubuhan yang radikal. Buku-buku kita ni bila bincang orang lawan British, radikal sana, radikal sini, tajuk dia. Jadi dalam konteks kaum muda ni, dia bina madrasah. Dengan madrasah inilah melahirkan beribu-ribu orang, beribu-ribu pelajar. Dia perkenalkan akhbar. Orang-orang daripada peranakan ini, orang Muslim daripada kelompok ini, dia kaya, dia pedagang, dia pengusaha, dia ada duit. Dia guna duit itu untuk bantu, untuk ceritakan tentang bagaimana kita harus berubah. Zaman itu dia kontroversi, orang dah cloud dah, teruk dah dari segi budaya. Bila muncul kelompok ni dengan idea pelik-pelik, orang lawan. Masyarakat ataupun golongan agama yang tradisional ni, dia dah dikuasai oleh British. Saya tak kata yang tradisional tu maksud saya ialah ulama-ulama pondok apa, tak betul. Yang tradisional, yang rasmi, yang dikawal oleh British kawal ni. Yang ni yang akan mengherdik, yang akan mencemuh kelompok yang cuba betulkan ni. Yang ulama-ulama yang tradisional pondok tak ada masalah, tapi kita dengar cerita lain dalam sejarah. Tok kenali, kaum muda ke kaum tua? Tak tahu nak sebut kaum muda ke kaum tua. Dia pembaharu, dia institusi pondok, dia dengan Majlis Agama Islam Kelantan
memperkenalkan sekolah, memperkenalkan reformasi dan sebagainya dalam sistem pendidikan untuk membetulkan masyarakat kita. Bukan kaum muda pun. Tapi yang saya sebutkan ni dengan orang guna istilah kaum muda. Orang British ini sebut istilah kaum muda. Kita pun kaum muda lah, pinjam. Walaupun mereka tak muda sangat pun, tapi kita guna. Ada inilah. Kalau tak ada ini, habislah kita. Kita akan jadi rosak. Mereka ini pertahankan macam-macam mereka buat. Macam-macam tribulasi, cabaran, menah yang telah mereka hadapi ini untuk pertahankan orang Melayu yang rosak pada masa itu. Tak ada kepimpinan. Daripada sinilah lahir kelompok kanan, orang seperti Za'bar misalnya. Lahir kelompok kiri, orang seperti Burhanuddin, Khadijah Siddiq ke apa. Orang dahulu lahir daripada madrasah-madrasah yang banyak ini. Hebat perjuangan mereka. Dalam buku kita sebut mereka ni orang tak sokong, rakyat tak setuju, rakyat tak faham, rakyat kolok masa tu, tak boleh terima. Rakyat ni hanyut, dia tak faham tentang agama. Kaum muda ni dia membawa idea-idea pelik-pelik, orang tak boleh terima. Dahulu sampai berlaku perdebatan tentang jilatan anjing. Macam mana jilatan anjing? Halal ke haram? Kita pada hari ni pun jadi kontroversi kan. Di Kelantan dia ada bela 7-8 ekor anjing. 6 ke 7-8 ekor lah, lebih kurang macam tu. Sultan Kelantan ni, saya kata pakai jubah ni macam saya. Bela anjing. Orang penasihat dia, mufti dia kata, tuanku tak boleh bela anjing, haram. Bela anjing haram. Tapi raja ni tak puas hati. Dia kata mana tahu haram? Maka raja ni hebat. Dia ada kesedaran agama. Dia pun tahu. Dia kata tak boleh. Kita ajak berdebat. Haram ke tak haram? Haram ke tak haram ni? Panggil berdebat. Panggil semua orang ulama ni. Kaum muda, kaum tua, yang mana hebat-hebat ni panggil. Mewakili suara reformis, kaum muda, satu lagi kelompok yang tradisional ni. Mereka berdebat tentang, bukan tentang anjing. Bukan tentang kulit anjing nak sentuh anjing, bukan. Tentang benda yang lebih besar lagi, jilatan anjing. Haram ke tak haram? Berlakulah perdebatan ulama pada masa itu. Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Tak boleh ada jawapan. Elemen macam tu muncul dengan begitu hebat sekali, sampailah peringkat berbalah-balah, berlaku konflik, berlaku pertembungan di antara kelompok lama dengan kelompok yang baru muncul ini. Begitu lantang sekali mereka mencampur menerangkan tentang hak agama. Tujuannya adalah untuk betulkan masyarakat. Kenapa dia buat macam tu? Kejutan demi kejutan, benda-benda yang pelik ni. Masyarakat ni kalau tak cerita benda pelik, dia tak ambil peduli. Dia tak akan ubah dia. Dia kena pelik. Macam saya bercakap sekarang ni lah. Kalau tak pelik, anda tidur. Contohnya, dia kena pelik. Dia kena timbulkan perasaan yang menyebabkan orang berdebat. Dan berdebat itu menghasilkan keputusan-keputusan yang membetulkan masyarakat. Jadi melahirkan kelompok-kelompok yang akhirnya minat pada agama dan sebagainya. Agama ini menjadi benda yang diberi perhatian. Kalau tidak, tak ada dah agama dalam institusi kerajaan. Tak ada dah agama yang diberi perhatian oleh kerajaan. Tak ada dah keistimewaan di situ. Peranan ini sangat besar. Tapi dinafikan dalam buku kita, dikatakan tak ada sumbangan. Orang tak sokong dan mereka mati. Mereka tak mati, tuan-tuan. Kalau dalam buku teks tak cerita, mereka muncul tahun 1900 lebih, bukan macam tu. 1948 mereka muncul dalam gerakan-gerakan agama. Parti politik pun ada, mereka tubuh. Bila mereka tubuh parti politik, Hizbul Muslimin, Syekh Abdullah Fahim pun terlibat, tubuh juga. Yang tubuh ini, kecuali Syekh Abdullah Fahim, yang ni kena semak balik, telah ditangkap beramai-ramai golongan agama. Apa cita-cita Hizbul Muslimin? Nak tubuh negara Islam. Tak boleh. British tak boleh terima. Maka British isytihad darurat, tangkap mereka beramai-ramai. Golongan agama ni, dia tak boleh wujud dalam sejarah. Kenapa? Kerana dia tak boleh wujud dalam politik ni. Dia tak boleh wujud dalam, dia tak boleh muncul. British akan sekat dan cuba untuk banteras dia. Kerana ulama-ulama ni dia tak boleh. Kritikal sangat. Kalau anda tengok tulisan kaum muda ni, dia tulis tentang orang dia perubahan ni, mula-mula sekali dia tulis apa? Dia puji British. Ratu England ini dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala
untuk batu kita. Macam tu. Kena puji British dahulu supaya British tak rasa sanksi pada mereka. Macam tu. Semua orang kena tunjuk mereka baik dengan British, mereka puji, mereka jilat British. Ulama kena buat macam tu. Tapi lepas tu mereka bicara apa? Kaum muda ni orang kata dia bicara agama. Dia bukan bicara agama kaum muda ni. Dia bincang tentang masalah orang Melayu. Dia bicara tentang kenapa orang Melayu perlu bebaskan diri daripada khurafat. Bukan agama saja. Kenapa orang Melayu tak tiru cara orang Eropah, tak tiru cara Jepun, tak tiru cara negara China contohnya. Dia bagi contoh macam tu. Agama ke tak agama? Tiba-tiba dalam buku kita ni dia sebut kaum muda ni berjuang agama saja, tak berjuang politik. Nak berjuang politik macam mana? Nak berjuang merdeka macam mana? Tangan, kaki, mulut, telinga semua dah diikat. Kena fahamlah macam tu. Mereka dah diikat. Jadi muncullah kelompok-kelompok lain. Orang kata yang berjuang merdeka ni komunis. Kerana komunis nampak lawan British. Walaupun dia nak tubuh negara komunis saja. Orang kait dengan berjuang kemerdekaan. Kelompok kiri diangkat. Kiri inilah yang berjuang. Kiri inilah lawan British. Walhal sebenarnya kiri itu produk golongan agama. Golongan agama tak disebut. Tak ada dalam buku kita. Dalam buku teks kita ni kaum muda je sikit saja. Perjuangan-perjuangan yang luas yang bersambung ini tak disebut dengan menyeluruh. Jadi daripada situlah munculnya perjuangan-perjuangan kelompok agama yang saya nak pendek kan. Apa dah ni? Saya nak jelaskan pada anda dari titik perjuangan kaum muda ini akhirnya menyebabkan agama Islam itu terselamat. Kalau tidak memang sangat teruk. Perjuangan kaum muda itu telah melahirkan pejuang-pejuang seterusnya, terutama kelompok kiri, orang seperti Burhanuddin contohnya, ia telah menyambung perjuangan tersebut lawan British dengan cara yang berbeza. Orang agama saja tak boleh. Burhanuddin ni dia terpaksa terap diri dia sebagai buka kelompok agama. Baru boleh. Dan bila mereka perjuangkan, British terpaksa ambil berat. Kerajaan terpaksa ambil berat. Dan suara mereka menjadi kuat. Bila kita nak bincang tentang hak-hak merdeka apa semua, terpaksa masuk tentang aspek agama ni. Kalau tidak, tak boleh. Dan begitulah keadaannya sampai kita pada hari ini. Kita ni kekal, kita ni masih lagi relevan, masih menjadi pemilik, masih lagi ada kekuatan di sini dalam tahap ini kerana perjuangan-perjuangan yang awal ini. Kerana Islam itu. Islam tu kalau tak ada, kita mungkin habis. Jadi macam Hong Kong lah. Kerana kita kaya, British tak akan lepas. Tapi adanya Islam menyebabkan kita terlindung. Dan Islam itu jugalah yang telah menjadi asas yang telah membantu, menolong kita dalam keadaan kita ini ditekan habis-habisan oleh penjajah. Golongan ulama inilah atas nama Islam, atas nama jihad, perjuangan dia menyelamatkan kita daripada terjerumus ke kancah yang dia bawa oleh British ni. British ni hebat. Tak ganggu agama, bawa hiburan, bawa budaya. Saya nak cerita pada anda, kalau anda baca sejarah dahulu, sebab tu saya kata negarawan-negarawan kita ni baca tentang sejarah mereka. Dulu kita mesyuarat sama British ni, pemimpin kita, whisky ni di depan. Dah jadi minuman biasa macam Coca-Cola. Ada ustaz-ustaz ulama ni budaya macam tu sekali dahulu. Dia jadi sangat teruk zaman British ni. Saya sebut pelacuran, hiburan. Datuk On yang awal-awal dahulu hiburan sangat kuat. Keberek sana, keberek sini. Dia tiba-tiba jadi wartawan, lepas tu barulah dia tinggalkan. Tunku lagi hebat. Nak cerita tak boleh. Tutup kes. Dan yang lain pun sama je. Hanyut tuan-puan. Tapi akhirnya dengan adanya kelompok agama mainkan peranan, maka kita boleh bertahan sampai ke hari ini. Saya nak sentuh sikit tentang elemen kedudukan kita sikit saja tentang hari ini. Apa yang tuan-tuan rasa tentang kedudukan kita sebagai Islam pada hari ini? Dia kuat ke tak kuat? Kita ni kita rasa kita pemilik tanah air ni ke atau tidak? Dari segi agama ni kita rasa kita bebas tak? Bukan nak mengamalkan saja, nak bercakap. Kita ni sampai satu tahap. Ini pelik tentang kita ni.
Orang kata kita ni nama ni Melayu takkan hilang di dunia. Tapi nama Melayu itu maksud dia masalah kita ialah kita ni dari segi warisan kita boleh bertolerasi. Ini satu benda yang pelik. Orang tak buat, kita buat. Tu saya tanya, kita ni kental ke tidak? Kita dah banyak kehilangan. Satu benda yang kita hilang, yang orang tak nampak pada hari ni ialah tulisan Jawi tu. Pelik tuan-puan. Saya nampak pelik, tak tahulah tuan-tuan nampak pelik ke tidak. Orang lain kekalkan tulisan mereka, pertahankan, masukkan dalam signboard ke nama jalan apa semua, kena ada tulisan mereka. Letak di mana-mana pun kena ada. Sekarang ni adalah tulisan Cina, tulisan India, tulisan Inggeris. Jawi ada kat mana? Tak ada. Kalau tulis Jawi boleh ke tak? Dia jadi benda yang pelik. Ini macam nak Islam kau orang ni tak boleh. Jawi ni bahasa Melayu je. Bahasa Melayu asal setelah kemunculan Islam. Jawi ni bahasa Melayu. Bahasa lingua franca zaman dahulu, bukan bahasa yang ada elemen agama pun. Zaman dahulu, masa sebelum merdeka dan nak merdeka, tulisannya Jawi. Tak kira lah Ya Ahloi pun terpaksa tulis Jawi nak berutus surat dengan Sultan, kerana Sultan tahu bahasa Jawi, bahasa Inggeris tak tahu. Ya Ahloi tulis surat bahasa Jawi, bukan dia tulis, mungkin orang lain tulis untuk dia. Nak berbahasa dahulu Inggeris, Jawi. Tiba-tiba kita lepas merdeka zaman sekarang ni, Jawi ni dia jadi macam satu benda yang menimbulkan trauma. Tak boleh perkenalkan Jawi di sekolah untuk kita sendiri pun. Tak boleh. Ini benda pelik. Dalam perlembagaan dah sebut kita ni Islam ni agama persekutuan. Jawi ni benda remeh je, tapi satu benda yang sangat besar bagi kita dalam konteks identiti kita. Dia kecil, bukan remeh, dia kecil, tapi kecilnya besar. Kenapa? Kalau kita tak boleh pertahankan Jawi ni, nak pertahankan apa lagi? Benda yang sah-sah ni milik kita, yang tak ada masalah pun kalau dibuat, tak boleh, dia jadi sensitif. Tapi orang lain bubuh. Orang lain bahasa dia, tulisan dia, semua orang ada. Kita ni yang jadi pemilik di sini tak ada, tak boleh. Benda macam tu saja. Nak cakap benda besar, lagilah masalah. Sekarang ni orang sudah mula petikai kan tentang hukum-hukum hakam negeri yang tinggal belen-belen ni lepas zaman British. Kerana mereka ini kalau buat macam ni, mereka ada niat ni. Orang-orang yang buat ni kadang-kadang orang kita juga. Tapi anda boleh tengok orang yang petikaikan ni, semua sifat-sifat dia. Ada kemelayuan dia macam mana, sifat agama dia macam mana. Kita tengok muka mereka pun kita faham dah, mereka ni bukan Melayu dah. Jiwa tak Melayu, jiwa mereka dah jadi asing. Mereka inilah yang mula menimbulkan kekeliruan dan mula mempertikaikan secara terbuka depan mata tuan-puan semua. Mereka pertikaikan, kita tengok macam tu tak ada daya. Macam tu kedudukan kita dari segi agama Islam ni selepas zaman British ni, macam ni. Walhal setelah ulama-ulama perjuangkan dah masuk dalam perlembagaan, dia dah patut jadi kuat dalam perlembagaan ni. Agama lain ada tak dalam perlembagaan ni? Detail tentang hak apa semua tak ada. Kita ada. Nak bincang Jawi pun tak boleh, nak sebut Jawi. Bawa ni tentang buku teks, nak masukkan elemen 40 hadis. Orang boleh petikaikan 40 hadis. Jangan 40 hadis kena buang 5 ke 6, jadi buang 8. Jadi 42, jadi 32 hadis. Untuk kita, bukan untuk orang lain. Dan orang yang petikaikan ni dia ada niat. Setiap orang yang petikaikan ada niat di belakang dia. Dia tahu kesannya kepada kita, bukan pada dia, kepada kita. Kita ni kalau boleh jangan kental menuntut hak. Jangan terlalu kuat sangat mempertahankan diri. Toleransi, beri apa yang orang tuntut. Sedia bertolak ansur. Dan tolak ansurnya sampai peringkat agama pun tak boleh diamalkan dengan bebas. Ini tak betul, kerana agama ada dalam perlembagaan. Kata kita ini adalah agama persekutuan. Sebab tu saya kata kita ni jangan malu, kita jangan rasa rendah diri, kita jangan rasa tak boleh ni, nak kena jaga hati itu, hati ini. Hati kita ni macam mana? Nak sentuh tentang aspek ni sebenarnya
mungkin bukan saya lah, orang lain. Tapi saya sebagai sarjana, orang yang turut berfikir aspek ini, saya rasa ini sudah tak betul ni. Kita ni sudah menuju haluan yang tidak betul. Kalau benda-benda yang kecil ni, saya kata Jawi ni, hadis 40 ni apa, kecil ni. Dia tak besar lagi, ada besar lagi. Kalau benda macam ni pun kita tidak ada suara, tak nampak suara, kita boleh hidup datang masjid selamat saja, tak rasa apa-apa, tak rasa terganggu, tak rasa sensitif. Kita boleh datang masjid ni doa panjang-panjang, tak rasa sensitif, maka ada yang tak kena dengan diri kita ni. Tak lengkap tuan-puan. Kalau kita tak tunjuk, tak suarakan, kita tak tunjukkan bahawa itu salah, itu tak betul, kita pergi masjid pun dia tidak lengkap. Saya nak urang panjang, saya tak mau panjangkan masa, tapi itulah apa yang saya nak jelaskan tentang kedudukan Islam kita dalam konteks sejarah yang panjang. Kerana saya ni ahli sejarah, cerita dari aspek sejarah yang panjang ni hebat. Negara empire yang kuat, yang kaya dan sebagainya, dimusnahkan oleh penjajahan, disuntik dengan elemen-elemen baru barat, budaya barat. Yang rosaknya ialah kerana mereka perkenalkan sistem pendidikan barat, yang menyebabkan kita akhirnya terikat dengan barat. Kepimpinan kita lah, dasar-dasar sistem pendidikan kita tak sepenuhnya ada kaitan dengan jiwa Islam tu. Barat, elemen-elemen barat, buku kita barat, pemikiran kita barat, macam tu sekali. Tapi dalam perlembagaan terselamat kerana ada perjuangan-perjuangan ni sampai nak merdeka. Kalau tak ada perjuangan ni mungkin kita terus tak selamat. Di sinilah kita nak pertahankan hak itu dalam perlembagaan tersebut. Ada disebut dengan jelas. Dan perlembagaan itu menjelaskan bahawa kita ini empunya. Perlembagaan itu kita, untuk kita. Kita ni Tuhan, kita empunya. Kita ni patut tak segan untuk laksanakan apa yang kita rasa betul, kerana dia tidak mengganggu orang. Kalau ganggu orang tak betul. Tapi ini tak ganggu orang pun. Untuk kita saja. Takkanlah kita nak buat program-program dalam masjid, kita nak kena tanya orang lepas ke tak lepas, dan orang kata tak boleh ni program tak sesuai untuk kami. Boleh tak macam tu? Ada tak kita sebut pada tempat lain, pada orang lain? Tak, kita tak sebut. Kita ni je. Jadi dalam konteks ini kita kena koreksi balik diri kita. Adakah kita ada sumbang untuk agama kita ni? Masjid ni untuk diri kita seorang. Islam ni dia tak ajar kita seorang, dia ajar secara soft. Tadi baru sebut ayat Quran tadi. Macam batu batang yang teguh. Islam ini secara soft, macam batu batang yang teguh. Ada ayat tadi sebut. Saya pun dah tak ingat nak sebut ayat tu, ayat Quran tu. Di akhir ayat ka'annahum bunyanum, tak ingat. Tolong sebut, ada siapa ingat? Ka'annahum bunyanum marsus, seperti batu batang yang teguh. Kita mesti bergerak secara berjemaah, termasuklah macam dalam masjid ni. Fungsi ni masjid dulu zaman Rasulullah sebagai pusat pemerintahan. Jemaah ni untuk menjadikan kita rasa diri kita hebat, untuk mengumpulkan kekuatan. Kalau kita berjemaah tapi tak ada rasa apa-apa dengan isu-isu yang berlaku di sekeliling kita ni, maka tidak ada lagi kekuatan masjid di situ, kekuatan jemaah di situ. Dan kita dalam keadaan sekarang ni, umat Islam ni teruk sangat berpecah. Macam-macam ideologi, bukan masalah Islam, ideologi dia, mazhab-mazhab dia. Perbezaan zaman dahulu seperti ditunjukkan kaum muda dahulu, walaupun macam tu tapi masih lagi mendapat sokongan kental. Tapi perbezaan pada hari ini, peringkat berbalah benda yang remeh-temeh. Benda yang besar-besar ni dah tak begitu dipedulikan. Orang berbalah contohnya tentang capal. Capal, kasut tu ada di sini. Maaf kalau yang ada di sini ada bawa kopiahnya. Bergaduh. Orang-orang agama ni sekarang ni datang, ada saya catat dalam ni. Apa benda yang merosakkan kita? Salah satu perkara yang merosakkan kita selain daripada politik. Politik ni memang merosakkan kita. Tak sempat bincang. Yang kedua ialah media sosial.
orang Melayu ni, orang Islam di sini, media sosial inilah yang menjadi punca kerosakan teruk mereka. Satu masa nanti kalau muncul lagi dan terusnya, mereka akan rebah. Orang Islam ni, dengan kemajuan teknologi yang macam ni, mereka rosak. Mereka tak boleh nak gunakan untuk Islam, mereka boleh rosakkan diri sendiri dengan benda macam ni. Orang barat tak ada masalah. Kita ni patutnya bila dapat benda macam ni, kita manfaatkan. Saya ni buta IT, saya sebut. Saya masuk Facebook, tak reti apa, saya masuk juga untuk sampaikan ilmu. Tengok Facebook tak cukup, orang main TikTok pula, saya masuk TikTok, nak buat TikTok tak reti. Tak ada masa nak bercakap dengan TikTok. TikTok. Akhirnya saya masuk juga, bubuh juga dalam tu supaya saya relevan sampai pada orang-orang muda ni. Saya paksa diri saya macam tu. Instagram, saya masuk Instagram. Apa lagi? Apa saja ada saya akan masuk selagi ilmu itu sampai. Saya mudakan diri saya. Umur dah 53 dah. 52. Kalau terbalikkan 25 muda lagi. 52 dah rasa tua dah letih. Saya datang ke sini sakit dada. Pagi-pagi ni bang, tak cukup tidur. Semalam bagi ceramah sampai pukul 6, dekat pukul 6 habis pada cikgu-cikgu sekolah. Sambung hari ni, dan seterusnya lah. Tak banyak aktiviti, tak cukup rehat, tapi saya paksa diri juga untuk sumbangan saya kepada kita. Saya paksakan diri. Saya tegur, saya kritik. Mungkin menimbulkan masalah. Mungkin payah nak naik pangkat ke, nak orang nak panggil ke, ada sekatan-sekatan, saya tahu. Banyaklah benda-benda yang terpaksa dipotong sana, dipotong sini, disekat sana, disekat sini. Menang anugerah, tarik balik, macam-macam. Tulis sikit-sikit je. Banyak sekatan. Saya dah tak peduli sekatan tu. Tak lama lagi pencing. Karena mereka dah berjaya menyekat saya nak pencing. Macam tu. Tapi saya sumbang dah untuk anda. Sekarang ni anda tanya pada diri anda, apakah sumbangan yang telah anda berikan kepada agama? Bukan kepada diri anda. Kita semua nak masuk syurga, tapi untuk agama, untuk masyarakat kita, tanggungjawab fardu kifayah ini apa yang telah kita sumbangkan. Saya ingat itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.